Okay, Zam, Paulo Jose ni saya rasa dia dah matang lah dalam bola sepak Malaysia ni. Dia tahu apa kerja perlu dibuat, dia tahu ketika nak bertahan, dia tahu untuk siapa yang diperlukan sebagai target man dan sebagainya. Itu package yang serba lengkap untuk kapten pasukan KL City ni. Saya rasa pengalaman bermain di Liga Malaysia dan memahami cara pemain-pemain lokal beraksi itu yang memberi kelebihan pada Paulo Jose. Dan juga kesesuaian jurulatih Coach Bojan pada ketika ini bermain dengan capability yang ada pada Paulo Jose. Jika kita lihat pada gol ini, combination pass yang baik dan bagaimana Paulo Jose bermain sebagai seorang midfield, offensive midfield, berada betul-betul di belakang tiang belakang itu dan melakukan tapping yang mudah. Saya rasa selain daripada Daniel Ting, Zarif dan juga Morales, saya rasa Paulo Jose antara pemain yang senyap tetapi menyerlah daripada segi publicity kan, tetapi menyerlah daripada segi permainan. Tetapi yang kali ini saya perlu lihat mungkin kesilapan pengurusan bertahan mereka. Bagaimana pemain saya rasa nombor 13 tadi tidak sama tinggi dengan Giancarlo yang melakukan taklukannya pada ketika ini. Dan kita lihat Giancarlo mudah untuk melepasi pemain nombor 13 dan Daniel Ting melakukan rebound dengan baik. Okey, disiplin ketika bertahan itu mungkin ada masalah untuk pasukan Seri Pahang, kerana kalau kita lihat mereka mempunyai peluang, mereka mempunyai beberapa percubaan, tetapi apabila nak dikatakan counter attack tak juga, tetapi build up yang dilakukan oleh pasukan KL City di situ man to man marking itu agak longgar. Saya rasa mereka stabil. Mereka bermain dengan bukan line yang sangat tinggi kecuali pada separuh masa kedua kita sempat tengok tadi. Tapi pada separuh masa pertama mereka bermain dengan line yang sangat agak rendah, stabil. Tetapi mungkin seperti kita katakan pengurusan bertahan mereka, bagaimana mengendali 1-2 combination pass, pemain yang third man running yang lari pada belakang, melakukan hantaran di belakang pertahanan, itu yang harus mereka perbaiki. Okey, saya tertarik juga melihat bagaimana ini mungkin di kalangan kita tak mengetahui, ada yang tertanya di mana Syukur Adan sebenarnya. Tetapi kelebihan Boyan Hodak apabila dia menggunakan Syukur Adan sebagai perantara untuk memastikan pemain-pemain muda ini berada dalam form yang baik. Dan pemain-pemain muda ini akan melaporkan, akan mendapatkan khidmat bimbingan daripada Syukur Adan yang dilihat sebagai orang tengah dalam perhubungan ini. Saya rasa ada ketikanya pasukan memerlukan pemain senior kerana pemain-pemain muda ni memang menjadi tabiat mereka terutama di bahagian Southeast Asia kita. Mereka agak segan, agak malu-malu dengan jurulatih. Ada kalanya mereka suka bertanya pada pemain-pemain senior. Dan pemain Kuala Lumpur beruntung mempunyai Syukur Adan, Safi Salih, Indra Putra, pemain yang jutaan pengalaman mereka ada. So ini membantu pemain-pemain muda untuk memahami bola sepak dengan bahasa mudah, dengan berseluruh. Ada kalanya mereka agak keras dengan pemain-pemain muda dan pemain-pemain muda pasti menerima kritikan dan juga nasihat mereka dengan hati terbuka. Apakah Litak dan juga Azam Aziz di tengah-tengah itu ada tanda soal dengan keserasian? Saya katakan menjadi masalah untuk skuad Pahang ialah skuad depth mereka. Mereka bukan skuad Pahang yang seperti Selangor. Mereka ada, seperti Coach Nezil katakan, mereka ada 5 pemain yang masuk dengan baik. Tetapi di Pahang, kualiti pemain senarai 11 hingga 18 mereka tidak sebaik pasukan lain compared to Pahang sebelum ini. Dan itu yang menjadi permasalahan Coach Dola kerana sukar untuk melakukan pertukaran taktik ataupun pertukaran tempo perlawanan hanya dengan pemain-pemain yang kita katakan pemain-pemain muda.